Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bangun pagi makan burger, makan bersama sang habibi. Kalau hati ingin terjaga, jom zikir pada Rabbi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Apa khabar sedang pendengar, penonton yang dirahmati Allah sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan ceria dan bahagia. Alhamdulillah, yang pertamanya pada pagi yang indah dan barakah ini, marilah sama-sama kita menyusun kalimah syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini Allah temukan kita dalam satu program ilmu. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, dan mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang dirahmati dan diberkati, diampunkan dosa dan ditambahkan pahala. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pagi ini kita nak membahaskan tentang satu topik, iaitu persiapan Ramadan. Bersama dengan panel jemputan, siapa lagi kalau bukan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Dan Hakim sihat ya? Alhamdulillah sihat juga Doktor. Terima kasih kepada Doktor yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan juga kepada sidang pendengar, penonton Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Yang menonton menerusi Facebook, jangan lupa buat 3S seperti biasa. Yang pertama, suka, tanda sokongan kepada program agama. Yang kedua, siapa, dan yang ketiga, sebarkan juga kepada mereka yang lain, mudah-mudahan memberi manfaat. Baik, tanpa buang masa, kita nak dengarkan dahulu mukadimah topik kita pagi ini, iaitu persiapan Ramadan. Dipersilakan Doktor. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih Dan Hakim, tuan-tuan, ibu ayah, hadirin hadirat, para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kita telah pun melepasi tempoh 15 Syakban tu. Maknanya sekarang ni tinggal hanya beberapa hari sahaja nak masuk Ramadan. Betul. Kalau kita perhatikan tuan-puan ibu ayah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menurut Sayyidatina Aisyah, dia kata wama ra'aituhu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Rasulullah tak pernah puasa banyak melainkan dalam bulan Sya'ban. Kemudian juga sahabat ataupun tabi'i namanya Al-Ma'la ibn Fadal, dia kata aku tidak menyaksikan kanu, maknanya para sahabat berdoa sebelum datangnya bulan Ramadan 6 bulan lebih awal. Tengok kat sini cantik mana 6 bulan lebih awal para sahabat telah bersedia untuk sambut Ramadan. Macam tu juga dengan Rasulullah, walaupun hadis ini mungkin ada yang pertikaikan hadis yang Rasulullah doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, tetapi ada peneliti ataupun pengkritik hadis, dia akan menilai hadis ni mungkin ada sedikit kedhaifan kerana di dalamnya ada perawi bernama Ziyad An-Numairi ataupun Zaidah Ibn Abi Raqad yang diperselisihkan. Tetapi para ulama kata wajar untuk kita berdoa. Betul. Supaya disampaikan Ramadan kepada kita. Jadi kalau kita tengok kat sini, bulan Rejab sahaja Rasulullah dah berdoa. Kemudian kalau kita tengok juga Sayyidina Anas ibn Malik, dalam bulan Sya'ban, dia kata kanu idza dakhala Sya'ban, para sahabat bila masuk bulan Sya'ban, inkabbu 'alal masahifi, mereka telah mula buka lembaran-lembaran Al-Quran, bersedia untuk baca dalam bulan Ramadan nanti. Kalau kita tengok contoh ni maknanya banyak sangat. Rasulullah dah bersedia, para sahabat dah bersedia, para tabi'in semua mereka ada persiapan. Betul. Sebelum masuk bulan Ramadan. Kita pula bagaimana persiapan kita? Adakah kita bersedia dengan resepi? Ada orang dia bersedia dengan resepi kuih muih. 30 resepi. 30 resepi apa kita nak masak ni, dia kata macam tu. Tapi yang ini persiapan kita untuk masuk bulan Ramadan. Kalau Rasulullah ada bersedia, kita kena juga bersedia. Macam tu sepatutnya. Baik, kita terasa bila doktor sebut resepi masakan. Kadang-kadang kita sebelum nak masuk Ramadan, bulan Syakban dah fikir apakah 30 hari punya resepi. Jadi kita tambah satu lagi, 30 hari Ramadan, apakah ibadat yang perlu kita lakukan.
Kita nak meraihkan soalan pertama pagi ini. Datangnya dari Razali Zali Ismail. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya, apakah persiapan yang perlu dilakukan sebelum sampainya bulan Ramadan dari segi zahir dan batin, mental dan fizikal? Mohon perkongsian dan pencerahan ilmunya dari Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Tuan Razali atas soalan. Dipersilakan Doktor. Baik, terima kasih Da'i Hakim dan juga Sama-sama. Tuan Razali atas soalan. Soalan ni soalan yang cantik, direct to the point. Maknanya apakah persediaan kita zahir dan batin sebelum kita masuk kepada bulan Ramadan ataupun sebelum kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Saya notakan beberapa poin untuk para penonton untuk kita tengok apakah persediaan kita yang paling utama. Yang pertama, kalau boleh saya ungkapkan adalah mengenai tentang persediaan spiritual, iaitu tentang persediaan jiwa. Kerana seseorang itu akan bergantung kepada kekuatan jiwanya untuk melaksanakan ibadah. Sebab tu saya bayangkan kepada tuan-puan, ada orang fizikalnya kuat, dia pergi workout, masuk gym dan sebagainya, mana boleh angkat 10-20 kilo macam tu je. Tapi bila nak angkat selimut pada waktu pagi tak boleh nak angkat. 3 kilo tak sampai 3 kilo selimut lagi ringan, betul. Lagi ringan selimut tu, mana tak boleh sampai. Allahu Jadi Akbar. ini sebenarnya melihat kepada kekuatan fizikal ataupun jiwa seseorang. Balik kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut mengenai tentang idza aznaba dzamban ataupun idza aznabal abda dzamban. Kalau seorang hamba itu melakukan dosa, maka akan nukitat lahu nukitatan sauda, akan dibintikkan hatinya hitam. Bila jiwanya menjadi keras kerana terlalu banyak bintik hitam, menyebabkan dia sukar untuk melakukan amal soleh. Yang ini yang disebutkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri, datang seorang lelaki tanya kepada dia. Dia kata, "Ya Aba Sa'id, wahai Abu Sa'id, malam tadi aku dah berazam." Kan kita berazam nak melakukan amal soleh. Dia kata, "Aku dah berazam nak bangun qiyamul lail. Bila pada malam hari tak tersedar. Lalu pada esok pagi aku hanya dengar azan subuh ataupun aku hanya solat subuh dan aku tertinggal qiyamul lail aku. Walaupun dah azam nak bangun sedemikian." Lalu Abu Sa'id ataupun Hasan Al-Basri menyatakan, dia kata, "Qayyadatka dhunubaka." Yang mengikat engkau daripada bangun adalah dosa engkau sendiri. Allahu Akbar. Maknanya itu adalah satu indikator seseorang mudah untuk melakukan amal soleh adalah dengan jiwa yang bersih. Sama juga dengan Fudail bin Iyad, salah seorang tokoh ilmuwan sufi juga menyatakan perkara yang hampir sama. Jadi perkara paling asas dalam kita menyediakan jiwa kita untuk sambut Ramadan adalah dengan memperbanyakkan zikir, beristighfar, memperbanyakkan salawat. Persiapan-persiapan jiwa begini memudahkan seseorang untuk melakukan amal soleh. Saya selalu cakap dengan student saya, perkara tentang hati ni kita aja yang boleh nilai. Kerana kalau nak turuh saya tak boleh nilai hati orang macam tu, kita tak nampak. Ada kalanya seseorang tu bila dia melakukan amal soleh, dia seronok. Bila dia solat, dia seronok solat. Allahu Akbar. Kan, bila dia baca Quran, dia seronok, nak baca Quran lagi. Tapi ada kalanya bila dia baca, dia solat pun dia malas. Macam tu kan. Akbar. Dia nak baca Quran pun dia malas. Ini indikator hati. Kalau hati yang baik, dia akan membuahkan seterusnya amalan yang baik. Betul. Kalau seseorang itu dia dah keras, dia hanya melaksanakan atas dasar, maknanya hanya kerana perkara itu wajib. Perkara paling asas, persiapan untuk sambut bulan Ramadan dalam jiwa spiritual seseorang adalah persiapan jiwanya membersihkan hatinya untuk melaksanakan ibadah kerana Allah. Ini yang pertama. Boleh yang pertama. Yang keduanya mengenai tentang persiapan fizikal. Yang ini yang kita bacakan hadis tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah kata, "Tak, aku tengok Rasulullah ni puasa dalam bulan Syaban lebih banyak. Kadang-kadang dia kata ka'annahu la yuftir." Seumpama Rasulullah ni macam tak berbuka. Maknanya berterusan puasa dalam bulan Syaban. Kerana bulan Syaban ni juga bulan diangkat dia punya amal soleh. Jadi dia nak amal soleh itu diangkat dalam keadaan dia berpuasa. Jadi Al-Imam Ibn Rajab dalam huraiannya dia menyatakan, dia kata orang yang Rasulullah ni dia memperbanyakkan puasa dalam bulan Syaban adalah kerana persiapan fizikal juga, katamrin. Al-Imam Ibn Rajab kata sebagai persediaan untuk dia masuk Ramadan. Nanti bila dah masuk Ramadan, dia dah ready dah, maknanya badan dia dah reset balik badan dia dah ready untuk seterusnya menyambut bulan Ramadan itu nanti. Baik, jadi
persiapan yang pertama perlu dilakukan adalah persiapan dari sudut jiwa dan fizikal. Apa tanda jiwa hebat? Banyak ibadat daripada mengumpat. Apa tanda jiwa hebat? Banyak mengaji daripada memaki. Baik, kita nak teruskan dengan soalan pagi ini. Datangnya dari Salrasid Cikci. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Persiapan Ramadan seawal dari bulan Rejab dan Sya'ban dengan melatih dan membiasakan diri dengan puasa-puasa sunat, solat-solat sunat, pembacaan Al-Quran dan lain-lain. Adakah akan meningkatkan mutu penambahbaikan lagi kualiti ibadahnya, yang mana bila memasuki sahaja bulan Ramadan disambut dengan hati yang tenang dan dada yang lapang dengan melakukan ibadah-ibadah tanpa sebarang bebanan dan paksaan? Mohon ulasan lanjut dari Ustaz. Syukran. #biar tahu jangan keliru. Persilakan Doktor. Baik, terima kasih Puan Salrasid atau Cik Ci yang bertanya ini tadi. Menarik juga yang ditanya, apakah training kita dalam bulan Ramadan ataupun bulan Sya'ban, kita dah baca Quran, kita dah berpuasa sebelum daripada itu, adakah dia membantu untuk melatih diri kita? Secara mudahnya jawapannya ya. Maknanya kalau kita dah daripada awal, kalau kita tengok sebenarnya antara yang training sebelum masuk Ramadan ni, sebagai contoh Saidina Ammar bin Yasir. Kan kita kenal nama Ammar bin Yasir ni, seorang yang disiksa dan sebagainya. Salah sebuah riwayat menceritakan, dia katakan idza dakhala Sya'ban, bila masuk sahaja bulan Sya'ban, yatahayya, maknanya dia mempersiapkan dirinya dengan berpuasa. Dia dah training lebih awal, badan dia dah set untuk dia berpuasa itu tadi, maka dia akan tidak menjadi masalah untuk dirinya meneruskan puasa dalam bulan Ramadan. Macam tu juga kalau saya boleh ceritakan kepada tuan-puan mengenai tentang Sayyidina Abdullah bin Rawaha. Sayyidina Abdullah bin Rawaha ni dalam sebuah riwayat, kalau tak silap saya riwayat Abu Darda, yang menceritakan, dia kata kunna fi safarin ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dengan Rasulullah ni dalam satu permusafiran, fi yaumin harrin, dia kata dalam hari yang sangat panas, hatta yada'a ar-rajulu yadahu ala ra'si, sehingga seorang lelaki letak tangan atas kepala dia. Allah Akbar. Arab kalau dia letak tangan atas kepala dia, maknanya memang sangat panas kerana dia dah biasa panas. Arab ni kalau kita pergi Saudi pada musim panas 50 boleh cecah. Allahu Akbar. Kita kalau 50 ni dah menggelupuh lah maknanya. Terlalu panas. Sampai Arab letak tangan atas kepala dia, maknanya sangat panas. Dia kata wa ma minna saimi, tidak ada dalam kalangan kami yang berpuasa illa makanan Nabi, melainkan Rasulullah wa Abdullah bin Rawaha dan Abdullah bin Rawaha. Macam mana Abdullah bin Rawaha ni boleh kuat? Maknanya jiwanya tu tadi, satu jiwa yang bersih, kita dah cerita dah tadi. Yang keduanya kerana training itu tadi dalam hari yang sangat panas, dalam hari permusafiran pun mereka boleh berpuasa. Ini menunjukkan persiapan fizikal tu membantu. Selain daripada persiapan jiwa, kalau dah ditanya tadi oleh Cik Ci tadi mengenai tentang berkesan ke? Berkesan sebagai training secara fizikal lah. Manakala macam bacaan Al-Quran, kita tengok hadis ataupun riwayat mengenai tentang Sayyidina Anas bin Malik, yang mana Anas bin Malik yang ceritakan tadi, kata inkabul ala masahifi, maknanya dia dah mula membaca mushaf dan sebagainya, membelik semula mushaf Quran kita yang dah lama dalam almari tu. Allah. Yang dah lama dalam almari tu, masih tak, dia datang buka waktu Ramadan aja, boleh dah mula buka sekarang ni tuan-puan. Sebagai latihan buat diri kita, bagaimana Rasulullah dan para sahabat sebelum masuk Ramadan dah mula training dah ataupun start balik baca Al-Quran, dan juga latihan berpuasa itu tadi memberikan kesan, insya-Allah. Okey, baik Doktor, kita nak berehat seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini. Pastinya hanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga panel jemputan kita Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi, membahaskan tentang topik persiapan Ramadan. Baik, kita nak terus meraihkan soalan pagi ini. Datangnya pula dari Sahziatul Siddiq.
Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Acap kali kita sering diingatkan persediaan Ramadan melibatkan berunsurkan amal soleh. Soalan saya, bagaimana pula persiapan Ramadan melibatkan material, contohnya dalam berbelanja? Apakah kaedah terbaik untuk berjimat cermat dan tidak boros ketika menjelang Ramadan? Kerana analisis mengatakan perbelanjaan ketika Ramadan naik 2 kali ganda pengaliran wang tunai yang keluar ketika bulan Ramadan, dan jika ia tidak dibendung mengakibatkan pembaziran berlaku. Mohon pandangan Ustaz. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Sahziatul atas soalan. Persilakan doktor. Baik, terima kasih Puan Sahziatul Siddiq. Yang ini soalan yang baik juga mengenai tentang pengurusan material. Betul. Saya juga ada terfikir juga mengenai tentang perkara ni. Suka saya pula jadi laporkan. Saya laporkan kepada tuan-puan mengenai tentang pembaziran yang berlaku pada tahun lepas, iaitu pada tahun 2023. Setelah 18 hari kita berpuasa, laporan menyatakan sekitar 1,326 tan makanan dibuang setelah daripada 18 hari rakyat Malaysia berpuasa. Lalu laporan tu kata jumlah tersebut bersamaan berat dengan 195 ekor gajah. Maknanya 200 ekor gajah kita buang beran makanan dia tu, yang mana sekurang-kurangnya puratanya sisa bahan pembaziran tersebut sebanyak 73 tan makanan sehari kita buang. Apa nak jadi dengan kita ni tuan-puan? Kalau kita tengok laporan pada tahun 2021, hampir sama, 10,000 tan makanan dibuang pada musim Ramadan dan juga pada musim hari raya. Yang ini yang kita katakan Allahu Akbar. Kadang-kadang kita tengok ada dalam TV pun iklan mengenai tentang pembaziran yang berlaku. Yang ini suka untuk kita kembali balik kepada ayat yang Allah Ta'ala tegur dalam suratul Baqarah mengenai tentang wala tubadzir tabdzira. Jangan membazir walaupun sedikit. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Rasul Allah Ta'ala kata membazir ni adalah adik-beradik syaitan, ataupun ikhwan ni adalah saudara syaitan lah. Boleh bayangkan dalam bulan Ramadan syaitan dah kena ikat dah. Kita jadi adik-beradik dia. Kita jadi adik-beradik dia kerana kita melakukan apa yang syaitan syaitan dah tak ada dah. Kita pula yang jadi tolong, menjadi hero kepada syaitan tu tadi, menyebabkan pembaziran ribuan tan makanan. Apa yang ditanyakan oleh Puan Sahziatul Siddiq itu adalah betul. Maknanya dalam bulan Ramadan susun perbelanjaan kita. Dalam sampai kepada bazar Ramadan, kita ni macam masuk kepada satu dunia yang baru macam tu. Sebab dah terlalu lapar, jadi kita akan spend banyak kat situ sehingga kan kita melakukan perkara yang tidak kita mungkin spend. Kadang-kadang benda ni sepatut kita dah kawal nafsu kita daripada awal lagi dah. Tapi bila bab membeli tu pula kita tewas. Maknanya sebab bila kita beli ni, kalau ada 10 jari ni 10 bungkus. Setiap jari ni boleh disangkut. Boleh disangkut makanan tu tadi. Kemudian makan 1 bungkus sahaja. Bila makan 1 bungkus saja, 8 bungkus tu kononnya nak buat sahur. Tapi sahur nanti tak terjaga, jadi 9 bungkus dah habis. Susun sahaja perbelanjaan. Kita dah lalui puasa ni dah setiap tahun dah. Sepatutnya kita boleh rancang. Macam mana kita boleh rancang? Sepatutnya dalam bulan Ramadan dia rancang untuk berjimat cermat. Sebab dia dah tak makan tengah hari, dia dah tak sarapan, dia dah boleh save bajet dia untuk belanja tu. Tapi ini yang jarang kita lakukan. Yang ini sebab tu saya kata ini adalah satu perancangan yang baik. Material, secara materialnya memang sebaiknya susun dalam bulan Ramadan ni aku nak guna RM10 sahaja untuk, kalau bolehlah RM10 sebab kadang-kadang air pun dah RM5 katakan macam tu. Susun, maknanya sehari RM2, RM20. Kalau nak lebih jimat lagi, buka puasa dekat masjid. Kan? Itu yang terbaik. Yang ini bukan sekadar kita memeriahkan, memakmurkan masjid. Bahkan kita boleh terus sama-sama ajak ahli keluarga duduk dalam masjid, kemudian terus dengan tarawih. Saya perkara ni antara perkara yang kita satu family, kadang-kadang saya dengan ahli keluarga kita bila nak masuk je buka puasa, saya dengan anak-anak semua, sebab sebelum tu kita dah boleh baca Quran dah dekat masjid. Kemudian masjid menyediakan hidangan berbuka. Kemudian malam tu pula dah terus tarawih, kita dah selesai dah semua. Maknanya isteri kita pun mudah. Maknanya dia pun tak payah masak. Maknanya budak-budak pun boleh main, selesai banyak perkara kalau dia boleh rancang dengan baik. Ini saya kira satu persiapan yang sangat menarik yang perlu dilakukan oleh setiap kita nanti. Baik. Turun ke ladang memetik kacang, hendak dibuat masak lemak.
Segala urusan jika terancang, sikap membazir pasti terelak. Saya Masya suka dengan satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Adib Aizuddin. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Persediaan Ramadan untuk memperbanyakkan pahala dalam sedekah dan memberi orang makan ketika berbuka puasa, adakah perlu perancangan awal dari segi persediaan kewangan dan menu yang akan disediakan? Mohon pencerahan. Terima kasih. Terima kasih juga kepada Adib atas soalan. Persilakan doktor. Baik, terima kasih Daya Hakim dan terima kasih juga Tuan Adib atas pertanyaan yang diberikan mengenai tentang mereka yang nak bagi makan kepada orang berbuka puasa. Yang ini sebenarnya ada hadis yang menarik mengenai tentang beri makan kepada orang yang berbuka puasa. Kerana Rasulullah kata man fattara sa'ima kana lahu ajruhu mithla ajri. Bagi siapa yang beri makan kepada orang yang berbuka puasa, dia akan dapat pahala seperti mana pahala orang yang berpuasa tu, la yang minhu syai'an, tak berkurang walaupun sedikit. Sebenarnya ada dua aspek daripada beri orang makan berbuka puasa. Yang pertama, beri orang makan berbuka puasa ini adalah amalan ataupun amalan alternatif yang kita boleh berikan kepada saudara-saudara perempuan kita, saudari perempuan kita yang tak boleh berpuasa. Bila dia tak boleh puasa, dia dah bimbang, dia kata macam mana ni Ustaz, saya ni tak boleh puasa kerana datang bulan. Hadis ini bagi satu alternatif. Tak boleh puasa, beri makan kepada orang yang berpuasa, kamu dapat pahala sama macam kamu puasa. Betul. Jadi kalau dia beri makan kepada pelajar tahfiz, katakan, Masya Allah, pelajar tu sepanjang hari ni baca Quran, maknanya mereka pula budak-budak yang kita anggap sebagai baik lagi, suci lagi, pahala berkali ganda, dapat pahala Quran, dapat pahala dia mengaji ataupun dapat pahala dia berpuasa tadi. Kembali kepada ibu tadi yang tak boleh berpuasa tu tadi. Ini adalah satu anugerah kepada mereka yang tidak boleh berpuasa. Rancang sebaiknya sekolah mana yang nak diberi, surau mana yang nak diberi. Cuma saya bagi satu penegasan lah. Kadang-kadang orang kita ni bagi sumbangan bila dah tak habis. Bila dah tak habis, betul. minta maaf nak cakap bila goreng pisang dah tak habis, bila nasi Arab dah mahal sangat ni, dari orang tak beli dah tak habis, baru beri. Bila bagi pada sekolah budak tahfiz ni, kadang-kadang yang dah basi. Budak-budak ni kita biasa dengar keracunan makanan kerana dapat makanan orang sumbangkan benda yang dah basi. Dalam Quran Allah Ta'ala tegaskan yang nak beri adalah bagi yang sebaiknya. Kita bagi yang dah tak nak. Seumpama sumbangan ini adalah kita berikan, persembahkan kepada Allah. Boleh tak kita persembahkan kepada Allah benda yang kita dah tak nak? Kita nak bagi pisang, kita bagi pisang busuk kepada Allah, mana tak sesuai. Mana bagi orang benda yang terbaik, jangan kita bagi benda yang tak baik tu tadi. Rancang betul-betul. Kalau balik kepada soalan Tuan Aizat tadi tu, Adib tadi, maknanya rancang betul-betul yang nak diberi. Dia dah tahu dah dalam sebulan Ramadan ni mungkin ada 10 hari yang pada kebiasaannya dia tak boleh puasa, katakan macam tu kan. Maknanya bagi kaum wanita, dia tak boleh puasa pada kebiasaannya, dengan dia punya datang bulan dia dah biasa macam tu. Jadi dia dah boleh susun dah, dan dia dah boleh plan pada mana sekolah ataupun pada mana surau yang dia nak beri. Sebab kalau dia baru dia nak merancang macam tu, nanti nampak perancangan macam tadi itulah, last minute punya perancangan. Jadi dia beri mana yang ada je, ikut dedan aja. Sepatutnya dia, kalau dia dah boleh rancang, alangkah baiknya. Kemudian dia plan juga, kalau resepi tu saya taklah kepada sampai satu tahap kita dah kena plan resepi, kita pulanglah kepada tuan-puan berdasarkan bajet yang ada. Tetapi sekurang-kurangnya dia dah ada planning dah. Jangan sampai dia pun rasa seronok dan dia pun tak tahu sebenarnya kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada bulan Ramadan, amalan dia akan dilipat kali ganda. Kalau dia buat, dia dapat amalan pahala kali ganda. Tapi kalau dia tak rancang, jadi benda ni yang akan jadi satu kelemahan juga buat diri dia. Saya kira ini satu perkara yang baik juga untuk kita rancang mana yang boleh kita beri, mana yang boleh kita bantu. Kadang-kadang sebenarnya jumlah pelajar di sekolah-sekolah tertentu ramai yang memerlukan bantuan. Kalau kita boleh susun awal, ini adalah satu perancangan yang sangat baik, insya-Allah. Baik doktor, tadi kita membicarakan tentang kuantiti ibadat. Sekarang kita nak berpindah pula kepada kualiti ibadat seperti yang ditanyakan oleh sahabat kita Nur Dahlia Biru. Jom kita lihat soalannya.
Assalamualaikum Ustaz dan Da'i serta semua kru. Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Bolehkah Ustaz berikan tips bagaimana untuk meningkatkan kualiti ibadah di bulan Ramadan supaya ianya berterusan dan istiqamah selepas daripada Ramadan, seperti solat sunat, qiyamul lail dan bacaan Al-Quran? Yang kedua, apakah nasihat dan tips untuk para isteri dan ibu yang akan sibuk di dapur menyediakan juadah berbuka puasa dan sahur? Dalam masa yang sama, kami juga ingin meningkatkan kualiti ibadah walaupun keletihan meraihkan karenah anak-anak yang berpuasa. Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Baik, silakan doktor. Terima kasih Puan Nur Dahlia Biru. Ini satu soalan yang baik, bagaimana kita nak meningkatkan kualiti amalan kita. Secara ringkasnya ia disebut juga dalam hadis, rubba saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atash. Rasul kata ada dalam kalangan kita yang puasanya hanya lapar sahaja. Kenapa berlaku sedemikian? Hanya kira lapar, macam tak berkualiti puasanya. Adalah kerana mereka tidak menjaga beberapa adab yang ada dalam bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertamanya adalah perkara-perkara la yafsuk. Rasul kata siapa yang tidak, maknanya menjaga kata-katanya. Ini yang paling utama, kerana kata-kata ini yang akan menyebabkan rosak pahala amalan ibadahnya. Saya bagi satu contoh kepada tuan-puan mengenai tentang satu hadis. Rasulullah ditanya, dia kata inna fulana taqumu bil lail wa tasumu bin nahar. Rasulullah, ada seorang wanita ni dia rajin qiyamul lail, dia rajin puasa pada siang hari. Tetapi satu perkara dia lakukan menyebabkan Rasulullah tersentak, iaitu dia kata watu dhi jirana, tapi dia suka sakiti jiran dia. Suka sakiti jiran ni sekarang ni macam-macam. Betul. Macam-macam kalau boleh buat. Kadang-kadang orang marah ni, jiran parking ke, kucing dia kacau ataupun berak ke tempat rumah dia dan sebagainya. Tetapi ini adalah antara perkara yang menyebabkan Rasulullah kata la khaira fiha. Tidak ada kebaikan pada amal soleh yang mana tak berkualiti. Dia melakukan amal soleh, tetapi dalam masa yang sama dia menyakitkan hati manusia, adalah salah sebenarnya. Sebab itu, yang pertama tadi maknanya dia menghindarkan dirinya daripada menyakiti manusia. Rasulullah memang tak benarkan. Rasulullah kata ini yang paling berkualiti, puasanya menahan dirinya. Bukan makan je yang menahan diri dia. Maknanya seluruh anggotanya menahan diri daripada melakukan perkara yang menyakitkan manusia. Satu, maknanya mesti tinggalkan kata-kata yang tak elok. Jangan dalam media sosial. Ini saya nak tegaskan juga. Kata-kata ni bukan dah sekadar kita bercakap. Bahkan komentar kita dalam media sosial kena jaga dah. Sebab kadang-kadang dia komen dekat Facebook tu, kita punya sentap tu macam menyucuk-nyucuk aja. Sebab kadang-kadang apa yang dia tulis dekat Facebook tu belum tentu dia boleh ucapkan depan kita. Betul. Kan dalam Facebook kemain keyboard warrior lagi, keyboard warrior. Dia boleh bagi macam-macam. Tapi depan kita mungkin dia tak cakap macam tu. Ini menunjukkan kata-kata tu kalau lebih dahsyat lagi penulisan dia dalam Facebook tu, Instagram ke apa sahaja, jangan kita menyakiti manusia. Ini langkah pertama, memastikan kita punya ibadah itu tadi memang dikawal ataupun berkualiti. Yang kedua adalah mengenai tentang mengasingkan diri. Yang ini ada yang dilakukan oleh Saidina Abu Hurairah. Saidina Abu Hurairah, dia kata kalau dalam bulan Ramadan, kami akan bersama dengan para sahabat kami mengasingkan diri di masjid. Seakan-akannya dia menjauhkan dirinya daripada punca toksik. Sebab kadang-kadang kalau dia duduk dalam kawasan yang toksik ni, beracun, beracun ni tadi, dia meracuni dirinya daripada melakukan perkara yang baik. Kadang-kadang dia tak nak pun buat begitu, tapi kawan-kawan ajak. Kawan-kawan dia pun kadang-kadang ada kawan-kawan yang okey, ada kawan-kawan yang tak okey. Kawan-kawan yang mungkin kadang-kadang memberi pendedahan kepada dia, kau tengok ni, kau tengok ni, dia bawa telefon dia pula, ataupun kau macam-macam dia boleh anjurkan. Ini yang dilakukan oleh Saidina Abu Hurairah. Beliau mengasingkan diri ke masjid, mengundurkan diri, fokus kepada amal saleh, meningkatkan kualiti puasanya itu tadi. Baik, jadi antara cara untuk meningkatkan kualiti ibadah adalah jaga kata-kata ataupun mulut. Laut bukan sebarang laut, laut luas tak nampak tepi. Mulut bukan sebarang mulut, mulut pedas membawa mati. Kita berehat seketika, jumpa selepas ini pastinya. Ialah Ustaz, biar tahu jangan keliru.
Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz. Biar tahu jangan keliru, masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim juga yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi, membahaskan tentang topik persiapan Ramadan. Saya tertarik tuan-tuan dan puan-puan dengan satu soalan yang ditanyakan oleh sahabat kita Al-Ali Ali. Jom kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i yang dihormati. Waalaikumsalam. Apakah persiapan yang perlu dilakukan bagi orang yang uzur dan warga emas sebelum sampainya bulan Ramadan dari segi ubat-ubat dan penjagaan kesihatan? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Juga satu soalan yang ditanyakan oleh Siti Nurbayah. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Ustaz juga Da'i dan kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Adakah menjaga kesihatan sebelum tiba Ramadan itu juga adalah langkah awal yang paling penting untuk dijaga dan dipersiapkan sebelum menunaikan ibadah puasa? Mohon pencerahan Ustaz, terima kasih. Terima kasih kepada yang bertanya. Dipersilakan doktor. Baik, terima kasih kepada Tuan Ali dan juga Puan yang bertanya tadi mengenai tentang soalan dari aspek kesihatan. Persiapan kesihatan ini satu perkara yang mesti ditekankan. Kerana kalau kita tidak sihat, kalau kita sakit, maka kita tak boleh berpuasa. Betul. Jadi kesihatan inilah satu perkara yang kita kena persiapkan diri kita. Cuma dalam beberapa kes yang macam ditanya oleh Tuan Ali dan Puan yang bertanya tadi, ada beberapa kategori, maknanya orang tua, orang-orang yang dah berumur, mereka mempunyai keperluan untuk makan ubat ketika pada siang hari. Katakan pada siang hari dia kena makan 3 biji ubat. Ataupun ada dalam kalangan mereka yang kena cucuk ubat. Saya tak ingat insulin ke apakah yang kena cucuk itu tadi. Jadi persoalan-persoalan begini kena diajukan yang pertamanya dari aspek consultation dia kena consult dengan doktor, minta advice daripada doktor, boleh tak dia tidak makan ubat di siang hari. Kalau doktor kata tak boleh, pakcik kena makan ubat, yang ini yang kita kena tengok ada beberapa perkara. Yang pertama, kalau sakit itu adalah sakit yang tidak ada harapan sembuh dan dia tak boleh nak ganti dan sebagainya, maka dia boleh diberikan kelonggaran tetapi dia akan dikenakan fidyah pada beberapa hari yang dia tidak boleh berpuasa itu tadi, seperti mana panduannya yang telah dikeluarkan oleh beberapa jabatan mufti. Itu yang pertamanya, maknanya kalau dia tak boleh nak berpuasa dan dia yang decision untuk dia boleh tak boleh ni mesti dengan consultation daripada doktor. Dia tak boleh consult diri dia sendiri. Acik rasa Acik tak larat lah baca amal. Acik kena pergi jumpa doktor dulu. Acik kena tanya betul-betul pakar betul ke sebenarnya acik gastrik ke apa ke, ini semua kena minta pandangan daripada doktor. Baru kalau dia tanya saya terus pun saya tak boleh nak bagi sebab saya bukan pakar perubatan untuk bagi tahu pada dia memang tak layak berpuasa. Tapi kalau memang doktor kata dia diberikan kelonggaran tetapi dia dikenakan fidyah. Kalau lagi sakit dia tu berterusan, dia tak boleh nak, kalau lepas Ramadan pun dia tak boleh puasa juga. Jadi memang itulah ruang yang diberikan kepada dia. Maknanya dia kena rancang dari aspek kesihatannya. Tetapi kalau dia hanya makan ubat dari aspek macam tak perlu makan ubat, macam kes yang sebutkan tadi ada insulin ke apa yang cocok dekat perut dan sebagainya, yang ini kita nilai dari aspek kemasukan ubat dalam badan. Kalau menurut Syekh Atiyah Saqar, kalau dalam beberapa jabatan mufti pun pegang pada pandangan ulama Azhar ini, kalau ubat yang nebulizer ataupun ubat yang inhaler yang masuk kepada rongga ini, menurut majoriti mereka adalah batal. Maknanya kalau dia diserang asma ketika sedang berpuasa, dia terpaksa makan ubat tersebut. Berdasarkan pandangan Syekh Atiyah Saqar dan beberapa pandangan yang lain pun saya lihat ianya adalah menyebabkan boleh batal puasa. Tetapi sekiranya injection macam yang dia cocok itu tadi, ini menurut Dr. Ali Jum'ah, sahibus samaha, mufti Mesir yang lalu, beliau menyatakan yang itu tidak melalui rongga dan itu adalah perkara yang dibenarkan. Sama macam orang derma darah dalam bulan Ramadan, dia cocok dekat sini untuk ambil darah dan sebagainya. Barangkali salah satu alasan mereka kerana tidak mengikuti rongga, jadi dia adalah satu perkara yang dibenarkan. Jadi ini yang saya kira satu perancangan dari aspek kesihatan yang mesti kita pantau dan juga dilakukan oleh orang-orang yang berkaitan, yang berkenaan lah. Macam tadi ada kategori umur yang memang dia kena makan ubat. Kalau dia boleh drag sikit ataupun katakan dia kena makan ubat darah tinggi pada pagi hari, pada malam hari makan ubat kolesterol,
Jadi pagi hari tu macam mana saya nak makan? Dia kata saya dah biasa makan pukul 8 pagi. Jadi ini tanya doktor, boleh tak dia makan ketika dia sahur? Mana macam tu dia rancang. Kalau doktor kata boleh makan, adjust sikit waktu makan tu, makan waktu sahur, maka tak jadi masalah. Maknanya tak kacau lah. Melainkan doktor kata, acik kena makan juga pukul 10. Kalau pukul 10 tu, ini memang doktor dah cakap macam tu. Kita pun tak boleh nak melawan doktor kan. Betul. Acik tu sakit kan, kita yang kena. Dia kata, ustaz pandai-pandai pula kata doktor kata tak boleh. Jadi ini mesti diminta pandangannya daripada dua belah pihak. Pandangan yang pertama, diminta pandangan daripada pihak doktor. Rancang betul-betul dari aspek ubat-ubatan yang nak makan, apa jenis ubat yang nak makan, bila nak makan, kerana itu akan kita susun dari aspek tempoh dia berpuasa tu mengganggu atau tidak ibadah puasanya tu itu tadi. Kalau dia boleh makan malam saja tak menjadi masalah. Tapi kalau dia kena makan siang, itu kita kena tengok ubat apa yang dia kena makan. Kita kena tengok, macam saya pula doktor. Saya kena tengok, bukan saya yang kena tengok, pak cik kena rancang, acik-acik kena tengok bagaimana perancangan dari aspek perubatan tersebut. Itu penting sebenarnya. Baik, jadi apa pun tuan-tuan dan puan-puan, kalau bab kesihatan tanya doktor, tanya pakar, bab agama tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Kita pindah pula kepada soalan seterusnya. Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum Ustaz Da'i dan warga, tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah persiapan yang harus ada bagi mereka yang mahu menyertai kumpulan tadarus semasa Ramadan? Apa pula persediaan yang perlu bagi pihak masjid dan surau untuk menyambut Ramadan bagi keselesaan para jemaah menunaikan solat tarawih dan semua ibadah berkaitan? Terima kasih Ustaz. Terima kasih kepada Intan atas soalan. Persilakan doktor. Baik, terima kasih Puan Intan mengenai tentang persiapan tadarus dan juga persiapan masjid untuk tarawih. Persiapan untuk tadarus ni tadi saya fikir dia biarlah kita lakukan secara macam mana yang Rasulullah buat. Sebab kalau kita tengok persiapan tadarus mereka memang tadarus secara face to face sebenarnya. Mana Rasulullah dengan berdasarkan hadis Ibn Abbas, Rasulullah memang bertadarus dengan Jibril. Apa yang berlaku pada hari ini, kadang-kadang kita punya tadarus tu kita bagi-bagi kan. Yang ni seorang baca satu, kita tak tahu bila dia baca. Kadang-kadang mungkin juga dia tak habis. Kalau dia boleh rancang. Rancang itu sebenarnya mudah sahaja. Tak semestinya dia kena duduk dalam satu halaqah di surau masjid secara fizikal. Sebab sekarang ni dah ada macam-macam apps ataupun Google ke apa yang dia boleh buat secara online pun tak jadi masalah. Yang penting tadarus dia satu juzuk sehari itu adalah dirancang, dan bagaimana medium untuk dia menghabiskan itu adalah yang terbaik. Selain daripada dia merancang untuk meningkatkan mutu kualiti bacaannya dengan tajwid dan sebagainya, berguru dengan guru yang lebih baik. Dan kemudian juga yang ketiga ni jarang juga mungkin orang buat adalah perancangan dari aspek bukan sekadar dia baca tetapi dia faham. Bagus dah baca Quran ni dalam bulan Ramadan, tetapi yang paling penting juga sebenarnya adalah tadabbur. Sekarang ni dah ramai ustaz-ustaz buat sebenarnya satu juzuk itu, juzuk yang pertama itu adalah cerita tentang apa, juzuk kedua cerita tentang apa, dah ada ustaz-ustaz buat dah. Dia dah boleh ikuti saja perkembangan ataupun huraian tadabbur sedemikian. Yang ini kita pertegaskan juga kerana Ramadan ni memang bulan Quran. Sebab kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala kata syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Tengok perkara pertama yang Allah Ta'ala cerita tentang Ramadan adalah Quran. Kemudian baru puasa. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quranu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda. Faman syahida minkum syahra. Maknanya lepas cerita pasal Quran, baru cerita tentang puasa. Maknanya Ramadan ni memang bulan Al-Quran. Sebab tu kalau kita dengar para sahabat, dia orang habiskan Quran dalam bulan Ramadan macam tak masuk akal. Macam tak masuk akal lah. Kerana kalau berdasarkan beberapa riwayat, Saidina Uthman dikatakan boleh habis satu hari sekali khatam. Masya Allah. Dulu saya macam terkejut juga, macam mana satu hari sekali khatam ni. Kita kalau sehari khatam ni boleh syahid terus. Mana syahid terus. Kita terkorban terus. Sehari habis khatam. Tapi bila saya hantar anak ke sekolah tahfiz kejap dulu, saya tengok sebenarnya boleh. Kalau mereka ambil syahadah ulia tu, dia akan baca sebelum subuh tu sampai isyak khatam satu Quran. Maknanya boleh. Kalau itu lidah Melayu yang tak biasa dengan Arab ni, ini lidah Arab. Para sahabat menyaksikan diri sendiri Quran tu turun, memang dia orang boleh habiskan Quran dalam masa satu hari. Jangan terkejut kita tengok. Ini antara kelebihan orang yang dah biasa tadarus tu tadi, dia orang dah berlatih. Kemudian persiapan masjid tu tadi untuk tarawih. Persiapan masjid untuk tarawih ni senang aja.
Tapi bukanlah maksud saya persiapan masjid untuk tarawih ni dia kena sediakan parking ke apa, bukan macam tu. Sebab tarawih ni tiba-tiba orang ramai. Sampai saya ingat ada imam dulu, dia sebelum mula tarawih tu dia bagi tazkirah dulu kepada orang yang datang. Dia kata, tuan puan selama ni dekat mana? Macam tu. Allah sentak terus orang yang datang tu. Tuan puan sebelum ni dekat mana? Dia boleh kata begitu. Tapi memang betul lah ni nak terkena lah hari tu. Memang dia tegur, tapi yang saya nak ceritakan maknanya dia rancang dah. Kalau dia rancang 8, dia bagi tahu pada jemaah kita akan buat 8, kita akan buat tazkirah kat tengah ke, bagi tahu. Sebab kadang-kadang jemaah ni ada yang mungkin ada urusan dia. Kalau dia buat 20 pun dia bagi tahu. Dia ada perancangan dia lah. Jangan dia kadang-kadang tengah-tengah 4 tiba-tiba ada tazkirah lama pula. Dah cik-cik yang lain bising pula. Kenapa tak bagi tahu? Yang ini juga boleh dirancang mengenai tentang surau masjid punya tarawih. Kalau kita nak tengok para sahabat, dia orang punya tarawih sangat kalau dikatakan kurang daripada 100 ayat itu adalah tidak cukup bagi mereka. Zaman Saidina Umar begitu, panjang dan seronoknya mereka dengan tarawih. Okey, baik. Jadi kedua belah pihak perlu sediakan persiapan, baik kita maupun pihak masjid. Baik, kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami selepas ini. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kembali bersua dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, dan segmen kita pada kali ini ditaja oleh Yayasan Maghfirah. Mudah-mudahan Yayasan Maghfirah diberkati dan dirahmati. Baik doktor, kita tak lama lagi nak masuk bulan Ramadan, satu bulan yang sangat mulia. Apakah persiapan yang boleh dilakukan untuk menyambut ketibaan Ramadan? Baik, terima kasih Dai Hakim. Soalan yang kita selalu tekankan pada hari ini mengenai tentang persiapan sebelum Ramadan, iaitu persiapan sebelum kita nak memasuki Ramadan. Antara perkara yang kita boleh tengok tadi adalah tentang latihan berpuasa lah, yang dilakukan oleh Saidina Ammar ataupun Rasulullah sendiri memperbanyakkan puasa dalam bulan Syaban itu sendiri. Ini adalah tanda-tanda bagaimana persiapan itu perlu dilakukan, dan juga kita boleh tengok tentang perubahan corak tidur yang boleh kita lakukan, dan rancang keuangan. Rancang keuangan ni termasuk jumlah yang mungkin untuk kita sumbangkan kepada sedekah. Kalau tuan-puan tak tahu nak sebut sedekah ataupun sumbang kat mana, boleh beri kepada Yayasan Maghfirah yang kita ceritakan tadi tentang sedekah ym.my, tentang bagaimana kita sediakan ruang untuk tuan-puan memberi tajaan sedekah kepada anak-anak yatim, kepada sekolah, tahfiz dan sebagainya. Yang ini kita kena rancang. Ada setengah orang memang dia buat auto debit sahaja terus. Mana yang masuk RM10 setiap hari, dah dia tak payah fikir dah. Pada awal subuh pagi dia dah setting dah pada dia punya bank tu, maknanya 6 pagi je orang kata sedekah subuh ni tadi, dah terus dia tolakkan kepada Yayasan Maghfirah dan sebagainya, untuk sama-sama kita bangunkan hab pendidikan dan sebagainya. Amalan ataupun rutinkan amalan sedekah kita ni, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan membantu kita pada hari akhirat itu juga nanti, kerana sedekah ni amalan paling mudah. Kalau kita tengok pun tadi, ibu-ibu yang tak boleh nak berpuasa, sebenarnya dia boleh gantikan dengan sedekah, dan salah satu yang kita cerita tadi, memberikan makan kepada orang berbuka puasa, itu salah satu perkara yang memudahkan dia dapat pahala yang dia tak susah puasa pun dia dapat pahala orang berpuasa itu tadi. Kemudian juga dia boleh senaraikan doa-doa. Yang ini juga sebenarnya satu perkara yang suka saya ingatkan pada tuan-puan. Sayyidatina Aisyah pernah tanya pada Rasulullah. Aisyah tanya pada Rasulullah, dia kata, kalau aku bertemu dengan malam Lailatul Qadar, apa yang aku nak cakap? Apa yang aku nak minta doa? Doa ni sangat famous tuan-puan, ibu ayah semua tahu, tapi kita amalkan aja ataupun tidak. Iaitu doa Allahumma innaka afun. Dalam sebahagian lafaz, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang ini kena kita amalkan kerana memang diajar sendiri oleh Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah.
Maknanya Aisyah tanya, kalau jumpa Lailatul Qadar nak baca apa? Itu doa yang Rasulullah ajar, itulah yang kena kita bacakan. Dan kalau tuan-puan tak tahu senarai doa nak disediakan apa, sebenarnya kami di Yayasan Maghfirah ada buat e-book tentang Ramadan guideline. Maknanya ada guideline untuk kita ready kan bagaimana kita nak menyambut Ramadan itu nanti. Dan sebenarnya tentang hukum hakam puasa pun kita kena tahu tadi, yang kena makan ubat ke, yang tak boleh puasa ke, yang kena ganti. Hukum hakam itu semua ada dalam e-book yang disediakan oleh Yayasan Maghfirah dalam Ramadan Guideline. Kalau tak silap saya, dia ada berikan panduan yang tuan-puan boleh dapati secara percuma dan tuan-puan juga boleh sumbangkan kepada Yayasan Maghfirah. Masya-Allah. Dan kalau tak keberatan, mungkin doktor boleh kongsikan juga program yang pernah dianjurkan oleh Yayasan Maghfirah pada bulan Ramadan sebelum ini. Baik, dipersilakan. Baik, yang ini kalau kita nak cerita panjang senarai yang pernah dilakukan oleh Yayasan Maghfirah, antaranya sebagai contoh, kami telah melaksanakan lebih kurang 20 projek dalam bulan Ramadan ataupun Ramadan nanti, termasuk pada tahun lalu kita telah sumbangkan hampir 300,000 kepada 10,000 asnaf di seluruh negara. Dan bahkan dalam bulan Ramadan ni bukan dalam negara sahaja, luar negara termasuk seperti Lubnan, Indonesia, Mesir dan sebagainya. Malah kita juga ada majlis amal maghfirah yang mana kita taja para asnaf, anak yatim, pelajar tahfiz, OKU, orang kurang upaya penglihatan, anak-anak Al-Quran, sahabat Al-Quran dan sebagainya. Dan pada tahun 2024 ini kita akan lancarkan sekali lagi kempen Raikan Ramadan dengan tema bertajuk Berkongsi Rezeki Manisnya Memberi, yang mana dalam kita berkongsi rezeki dan manisnya memberi ini, kita akan sasarkan 10,000 bakal menerima manfaat kempen Raikan Ramadan ini dengan agihan sebanyak 500,000, mana setengah juta juga disediakan untuk program Ramadan ini. Bahkan majlis amal ini akan menjemput 350 orang asnaf, anak yatim, pelajar tahfiz dan sebagainya. Agihan ini akan berlaku pada seluruh negara, termasuklah Sabah, Sarawak, selain daripada program iftar yang melibatkan negara-negara yang susah. Ini program yang pernah kita lakukan sebelum ini bersama dengan pelajar tahfiz dan sebagainya. Juga ada bantuan ke luar negara seperti ke Kemboja, Afrika, Turki, Indonesia dan sebagainya. Malah ada juga perkara-perkara yang kita lakukan untuk kita muatkan, bangunkan hak pendidikan. Mana bukan sekadar kita habiskan bulan Ramadan untuk sama-sama dengan anak yatim dan sebagainya. Kita juga lakukan hak pendidikan untuk kita meneruskan. Sebab tuan-puan, kalau kita sekadar habis sahaja, wang itu habis sedemikian, dia akan berlalu sedemikian. Tapi kalau kita sumbangkan jariah kepada pembangunan hak pendidikan, sekolah, institusi, mak tahfiz dan sebagainya, ini lebih kekal lama sumbangan yang kita lakukan tersebut. Tuan-puan boleh lakukan sumbangan melalui akaun Maybank kita yang tertera itu nanti, ataupun tuan-puan boleh lebih mudah untuk rujuk website kami di sedekahym.my/tu. Yang mana kalau tuan-puan mempunyai sebarang masalah ataupun pertanyaan, boleh tanya kepada pegawai kami di talian 019-651-9663. Jadi saya sukalah juga war-warkan kepada tuan-puan yang menonton, tanyalah ustaz mengenai tentang Yayasan Maghfirah ni bangunkan sebuah program hak pendidikan yang kita namakan sebagai Hak Pendidikan Yayasan Maghfirah ini di Lenggeng Negeri Sembilan, yang mana kita ada beberapa fasiliti yang kita laksanakan untuk kita beri bangunkan para pendakwah dan juga pelajar-pelajar tahfiz kita yang merangkumi asrama, kemudian ada kolam renang, kemudian ada dewan makan, masjid, tempat-tempat seperti Flying Fox untuk fizikal punya training dan sebagainya. Ini semua akan dibangunkan bagi melahirkan generasi yang lebih baik, yang mana inilah yang menjadi cita-cita kami di Yayasan Maghfirah, untuk sama-sama tuan-puan boleh hulurkan sumbangan kepada kami melalui akaun bank yang disediakan ataupun kepada website kami di sedekahym.my/tu untuk kita sama-sama infak dan bangunkan hak pendidikan yang kita akan lahirkan generasi yang lebih cemerlang nanti pada hari akan datang, insya-Allah. Ini sedikit sebanyak yang dilakukan oleh Yayasan Maghfirah. Baik doktor, itu antara program yang dilakukan pada bulan Ramadan sebelum ini. Apakah pula usaha dakwah Yayasan Maghfirah pada bulan Ramadan tahun ini doktor? Okey,
Pada Ramadan tahun ini seperti yang kita bincangkan juga tadi, iaitu kita laksanakan lebih kurang 20 program yang kita telah rancangkan, termasuklah yang kita maklumkan mengenai tentang Majlis Amal Maghfirah. Yang ni kita akan berikan santuni golongan-golongan asnaf. Pada kebiasaannya, selain sebenarnya sebelum Ramadan lagi program menyantuni asnaf ni kita dah buat dah, iaitu kita pergi ke pusat perumahan rakyat termiskin, kita ajar mereka pendidikan. Kadang-kadang anak-anak perumahan rakyat termiskin ni mungkin malam dia orang tak mampu nak tuition, kita taja tuition, kita taja mereka belajar Al-Quran. Bukan belajar Al-Quran saja, kita taja mereka tuition matematik dan sains pun ada. Kita nak, maknanya anak-anak kita Muslim ini bukan sekadar dia mengetahui ilmu akhirat sahaja, bahkan ilmu duniawi juga. Dan dalam bulan Ramadan ini saya menyeru juga kepada tuan-puan semua untuk sama-sama kita menyumbang. Ramadan adalah bulan yang paling banyak Rasulullah adalah suka untuk menyumbang pada bulan Ramadan. Yang ini yang dilakukan, yang layak juga untuk kita lakukan, menyantuni anak-anak fakir miskin ataupun anak-anak asnaf ini tadi, termasuklah anak yatim. Yang mana sumbangan ini tuan-puan boleh lakukan seperti yang disebutkan tadi melalui akaun yang telah kita berikan, dan juga kita boleh laksanakan sumbangannya atas hab pendidikan melalui akaun yang diberikan, ataupun tuan-puan boleh rujuk kepada laman website sedekahym.my/tu, yang mana ini akan, selain daripada kita laksanakan program pada bulan Ramadan, kita juga akan lakukan aktiviti-aktiviti seperti pembangunan Camp Da'i Junior. Camp Da'i Junior ini adalah bukan sekadar daripada kecil kita nak latih mereka supaya boleh berbicara ataupun boleh menyampaikan kebaikan juga. Dan juga dalam camp seperti ini, dalam hub pendidikan Yayasan Maghfirah ini, ada juga kita bangunkan sekolah-sekolah ataupun sekolah tahfiz kita. Bahkan kita sedang proses membangunkan Maghfirah International Leadership Boarding School, yang mana di sini kita akan muatkan fasiliti masjid yang memuatkan 1000 jemaah, dan juga dewan majlis yang memuatkan 1000 orang. Kita tengok ada kolam renang dan sebagainya, balapan. Sekarang ni sedang bangunkan balapan untuk kuda. Maknanya pelajar kita ni bukan sekadar boleh berenang nanti, bahkan kita ajar juga kuda dan memanah sebagai satu training secara fizikalnya, seperti mana yang digalakkan oleh para sahabat ataupun salafus soleh terdahulu, yang mana ini adalah salah satu peluang untuk tuan-puan bangunkan bersama dengan kami, yang mana tuan-puan boleh menjadikan ianya sebagai satu amalan jariah, maknanya berkekalan. Selagi mana bangunan ini dikekalkan, dia boleh melahirkan lebih ramai pendakwah, selagi itulah pahala itu tuan-puan akan perolehi. Bahkan bila tuan-puan menyumbang dalam bulan Ramadan, ini akan meningkatkan lagi dia punya kelebihan. Sama macam orang pergi ke Mekah, dia dapat pahala 1000 ataupun mana kali ganda solat dia 100,000 atau 1000 itu tadi. Sama juga dalam bulan Ramadan, dia akan dapat pahala berkali ganda atas kelebihan masa dan tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Jadi kepada tuan-tuan dan puan-puan, jom kita jadi orang yang bijaksana untuk kita menambah pahala. Selagi mana pelajar-pelajar di sana solat, tilawah, sedekah dan juga dengar kuliah, selagi itulah kita dapat pahala. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami selepas ini di TV9. Pastinya tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Kenapa lalang menjadi subur? Kerana dah lama orang tak lalu. Kenapa orang menjadi takabur? Kerana dada kurang ilmu. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam program Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya, Da'i Hakim, juga yang berbahagia Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi, membahaskan topik berkaitan persiapan Ramadan. Kita nak teruskan dengan soalan dari Al-Shal, sahabat kita. Ayuh kita lihat bersama. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam. Keterujaan menyambut ketibaan bulan Ramadan sangat dinantikan bagi mereka yang memahami akan keberkatan bulan tersebut. Bagaimana bagi orang yang baru mahu berjinak-jinak dengan ibadah dan pastinya tidak mampu untuk bersaing dengan mereka ahli-ahli ibadah?
Mohon Ustaz kongsikan. Terima kasih. Hashtag biar tahu, jangan keliru. Dipersilakan doktor. Terima kasih yang bertanya Puan atau Tuan Al-Syal ni tadi mengenai tentang bagaimana pula kalau kita tak biasa. Ya. Maknanya tak biasa ni saya mungkin tafsirkan kepada dua lah. Satu, maksudnya mungkin juga ada dalam kalangan kita mu'allaf. Pertama kali nak berpuasa bagaimana dan sebagainya. Bagaimana dia nak mengetahui tentang kelebihan dan sebagainya. Ataupun yang keduanya yang dia kata tak biasa ni mungkin dia sebelum ni Muslim ataupun dia tak biasa dengan ibadah-ibadah tertentu baru dia nak kembali. Ada juga mungkin yang sedemikian. Yang pertamanya kalau macam golongan yang mu'allaf ini, kita tekankan, tak kiralah mana mu'allaf ke ataupun yang baru nak kembali berjinak dengan amalan-amalan ibadah dalam bulan puasa ini tadi, adalah kita kena persiapkan diri dengan ilmu dahulu. Kalau kita faham, maknanya lebih mudah untuk kita melaksanakan sesuatu dengan lebih berkesan. Yang ini yang lebih baik kalau kita tengok bagaimana Rasulullah kalau datangnya Arab Badui, maknanya dia ajarkan Islam tu lebih mudah dahulu. Betul. Menampakkan dia lebih mudah. Ini pengalaman saya kalau kita cerita bagaimana dulu saya pernah belajar katakan di UK, buat PhD di sana sebagainya. Kalau ada mu'allaf yang baru masuk, saya kira sebenarnya pendakwah di sana tak memberatkan dahulu sebab ada dalam kalangan mereka yang baru masuk Islam dalam keadaan mereka tak pakai tudung. Katakan macam tu kan, yang mu'allaf yang wanita begitu. Betul. Kita apa yang saya lihat para pendakwah mereka buat dengan memberikan kelas kefahaman dahulu. Bukan maknanya dia ucap saja syahadah, engkau kena pakai tudung kata itu. Kalau lelaki ucap syahadah, engkau kena sunat. Pening ni kalau kena dah besar-besar kena sunat dan sebagainya ni. Betul. Tapi diajar kefahaman dahulu. Maknanya tentang Ramadan, apa hikmahnya berpuasa, kenapa Allah Ta'ala suruh minta kita berpuasa. Sebenarnya pada zaman moden, kajian mengenai tentang kelebihan fasting ni, benefit of fasting katakan, kelebihan untuk seorang yang berbuka ataupun berpuasa ni sangat banyak. Dari aspek fizikal manusia itu sendiri. Maknanya kita akan ambil dari aspek syariatnya, berpuasa ini memang telah difardukan oleh Allah. Kita boleh cerita hikmahnya menahan diri daripada nafsu, merasai kesusahan orang miskin tak makan sebagainya. Tapi kita boleh juga ambil dari aspek kelebihan dari aspek fizikalnya. Sekarang ni pun orang nak baik, dia orang pun buat intermittent fasting. Fasting juga kata macam tu. Ataupun sekarang ni ada yang fat fasting, macam-macam jenis fasting. Ada juga kita tengok ada kelebihan dia. Kalau di luar Ramadan kita boleh buat, dalam Ramadan kita boleh didik mereka. Ini adalah hikmah yang dianugerahkan oleh Allah kepada manusia, bukan sekadar kebaikan agamanya tetapi kebaikan dalam jiwa ataupun diri tubuh badan mereka sendiri. Perkara pertama yang mesti ditekankan kepada orang yang baru nak berjinak-jinak adalah berikan mereka kefahaman mengenai tentang kewajipan puasa dalam bulan Ramadan. Kita dedahkan yang kedua, kita dedahkan kepada mereka fadail, kelebihan-kelebihan berpuasa. Dalam puasa ni, yang ni hadis yang sangat popular, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban, diriwayatkan daripada Malik bin Al-Huwairith yang menceritakan yang Rasulullah naik tangga tu, Rasulullah nak naik ke atas mimbar, Rasulullah kata amin, amin. Salah satu amin tu bila Rasulullah ditanya adalah dia kata idza dakhala Ramadan, rugilah seorang lelaki yang masuk Ramadan walam yughfarulah idza adraka Ramadan. Kalau dia masuk, dia mengetahui dapat sempat dengan Ramadan tapi tak diampunkan. Ada seorang ulama hurai hadis ni sangat menarik. Dia kata seakan-akan Allah Ta'ala kaitkan keampunan itu tadi dengan Ramadan. Maknanya dia masuk Ramadan, tak boleh tidak, dia akan dapat sepatutnya keampunan, melainkan kalau dia banyak melakukan dosa. Sepatutnya Ramadan menjadi syarat ataupun menjadi pintu buat dia masuk sahaja dia dapat keampunan. Yang ini sebenarnya penting kalau golongan yang baru kembali itulah tadi, jadi mu'allaf ke, yang baru mengenal, kerana keampunan adalah pintu pertama bagi seorang. Saya ingat dulu Amr bin Al-As, bila dia nak masuk Islam, dia syaratkan kepada Rasulullah. Dia syaratkan kepada Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, aku nak masuk Islam, tapi kalau aku nak masuk Islam, aku nak minta syarat Allah Ta'ala ampunkan dosa aku semua. Yang dah dulu aku buat macam-macam, nak minta ampun dosa aku. Lalu Rasul kata, ala ta'araf ya Amru, wahai Amru, engkau ni tak tahu ke, kalau engkau masuk saja Islam, terhapus semua dosa engkau. Macam tu kan. Kelebihan dia, kalau dia masuk Islam, habis terhapus dosa dia. Kalau dia masuk Ramadan, tak terhapus dosanya, Rasulullah kata sangat rugi. Ceritakan kepada golongan-golongan yang baru kembali ni, tadi baru nak berjinak-jinak lah soalan dia, baru nak berjinak-jinak.
macam mana kelebihan-kelebihan masuk bulan Ramadan. Allah Ta'ala buka pintu syurga, Allah Ta'ala tutup pintu neraka, Allah Ta'ala ikat syaitan. Orang tanya pula, kalau syaitan dah kena ikat, kenapa orang buat jahat lagi? Kita pun tak tahu mana satu yang syaitan. Maknanya dia syaitan ke? Kerana sepatutnya dalam bulan Ramadan, kebaikan tu, kejahatan dah tak berlaku. Betul. Kerana syaitan dah diikat. Takut syaitan dah training dia dah. Dia sendiri yang jadi syaitan bila masuk bulan Ramadan. Ceritakan kepada mereka hadis-hadis kelebihan tersebut. Kemudian lepas daripada itu, baru dia training. Sebab orang yang baru berjinak ni mungkin banyak perkara dia tak tahu. Jadi dia dah diberikan kelebihan, kita mudahkan kepada dia. Kita berikan pengetahuan tentang dia kelebihan-kelebihan. Kita ajak dia, training dia. Mungkin dia tak biasa kalau tak makan, katakan macam tu, mungkin dia boleh dilatih selang sehari dahulu kerana dia baru berjinak-jinak. Kalau dia dah biasa, macam yang para sahabat yang kita ceritakan tadi, bila mana zaman Saidina Umar, sebenarnya tarawih ni bermula secara berjemaah pada zaman Saidina Umar. Kerana zaman Rasulullah tak buatlah secara berjamaah beramai-ramai kerana dibimbangi mungkin akan diwajibkan ke ataupun sedemikian. Lalu bila zaman Saidina Umar kata, aku tengok yang ni buat satu kumpulan, yang ni ada yang ni. Umar kata alangkah baiknya kalau mereka boleh dihimpunkan di bawah satu imam. Lalu Saidina Umar melantik Saidina Ubay bin Ka'ab kerana Ubay ni bacaannya sangat baik dan tepat seperti mana yang diturunkan oleh Jibril. Rasul kata wa aqra'uhum Ubayya, orang yang tepat bacaannya adalah Saidina Ubay. Umar lantik Ubay jadi imam itu kali pertama. Bila Ubay jadi imam, mereka ceritakan bacaan Ubay ni sangat baik dan kemudian mereka membaca lebih kurang 100 ayat. 100 ayat ni kalau kita baca kita baca 100 ayat ataupun satu juzuk pada satu rakaat, kita toleh belakang, orang semua dah syahid. Macam tu. Orang semua dah tak larat dah kerana terlalu lama. Al-Imam Malik cerita sampai ada dalam kalangan kami sebelum tu tak bertongkat, tapi esok datang bertongkat kerana reti. Terlalu lama para sahabat. Kita kalau lama dah tahu masjid tu, tahu dah malam tu lama, esok tak datang dah. Kali pertama dan terakhir. Yang ini pun kita kena cerita juga pada yang baru nak kembali, kita kena train. Ini nak cerita yang kumpulan yang dah power dah tu tadi. Dah lama diorang buat, diorang dah biasa dah dan diorang seronok dengan Quran. Kalau yang baru-baru ni kita dedahkan kepada mereka amal soleh yang sesuai dengan diri mereka. Kalau kita nak ambil hadis Huzaifah, kes Ubay apa semua tu tadi, mereka berdiri sangat lama kerana seronok dengan Ramadan itu tadi. Ini kalau boleh beberapa langkah untuk golongan yang baru nak berjinak kembali kepada Ramadan ke, sama ada muallaf ataupun baru kembali nak berhijrah kepada kebaikan, kita buat secara berperingkat, jangan diganas-ganaskan macam tu. Betul. Islam itu mudah, tapi ingat jangan ambil mudah. Kita nak bertakbir seketika, teruskan bersama dengan kami selepas ini pastinya. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, pejam celik kita sudah pun berada di slot terakhir Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Mudah-mudahan apa yang telah dikongsikan dapat kita amal dan kita sebarkan juga kepada sahabat kita yang lain. Kita nak meraihkan soalan seterusnya, kali ini pula datang dari sahabat kita bernama Muhammad Faizal bin Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti kita tahu, istimewanya bulan Ramadan disebab satu malam di dalamnya, iaitu Lailatul Qadar, malam yang digandakan pahala sehingga 1000 kali ganda. Adakah persediaan untuk berjumpa Lailatul Qadar perlu dimulakan seawal Ramadan atau lebih baik sebelum menjelangnya Ramadan? Bagaimana nak kekalkan ibadah sehingga penghujung Ramadan? Kebiasaannya ramai yang kecundang di tengah jalan. Mohon tips dari yang berbahagia Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada yang bertanya. Persilakan doktor. Baik, terima kasih pada Tuan Faizal atas soalan yang sangat menarik, iaitu kita dah tahu tentang malam Lailatul Qadar ini ataupun malam Al-Qadar ini adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ni sebelum Ramadan pun kita dah tahu. Tapi bagaimana kita nak capai ataupun apakah persediaannya? Jadi
sama macam juga yang saya sebutkan pada awal tadi, persediaan yang paling utama sebenarnya adalah ilmu, iaitu kalau ikutkan Al-Imam Ghazali ataupun ada beberapa ilmuwan para sarjana terdahulu, mereka ada membuat perkiraan. Kalau Ramadan masuk pada tarikh sedemikian, mereka menjangkakan. Tapi ini jangkaan sahaja. Saya nak cerita macam mana kalau dengan bacaan kita tu, kita telah bersedia dengan bagaimana kita nak mencapai malam Lailatul Qadar, maka kita boleh buat persiapan sedemikian. Maknanya dari aspek ilmunya, pandangan Abdullah bin Abbas bila, pandangan Al-Imam Ghazali bila, pandangan itu kita bersiap sedia. Tapi kalau kita tak boleh dan kita tak tahu, memang kita tak akan tahu bila malam Lailatul Qadar, melainkan dengan melihat tanda-tanda seperti tenang pada pagi tersebut, lebih suram sedikit berbanding yang hari yang sebelumnya, maka yang ini adalah itu kita hendaklah memperbanyakkan berdoa. Sama juga macam bila kita nak datang Ramadan, kita pun tak tahu kita akan masuk Ramadan ke tak. Ada kadang-kadang kawan kita yang sehari sebelum Ramadan sahaja dah meninggal, katakan macam tu. Sebab orang masuk Ramadan ni, Rasul kata tadi, memang sepatutnya dia akan dapat keampunan. Kalau dia buat kerja yang Allah Ta'ala kata, man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, memang akan dihapuskan dosanya kalau dia berpuasa dengan bersungguh itu tadi. Jadi balik pada malam Lailatul Qadar, kalau dia boleh berdoa untuk disampaikan kepada Ramadan, kenapa tidak dia berdoa agar dikurniakan malam Lailatul Qadar? Kerana doa ini adalah satu perkara yang paling penting untuk seseorang menggapai apa yang dia mungkin tak jangkakan, ataupun mungkin dia tidak ditakdirkan, ataupun Allah Ta'ala telah meletakkan takdir, dia berdoa mungkin boleh dia mencapai sedikit kelebihan perkara tersebut. Persediaan pertama untuk seseorang mencapai Lailatul Qadar adalah dia berdoa dahulu akan dikurniakan Lailatul Qadar. Kemudian Lailatul Qadar ni kita dah tahu dah, dia akan, Rasulullah kata taharrau Lailatul Qadar, cari Lailatul Qadar ni pada 10 malam yang terakhir. Maka 10 malam terakhir tu jangan ada satu malam pun kita terlepas daripada baca doa yang Rasulullah ajar tadi, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, ataupun fa'fu anna. Jangan ada terlepas, kerana Rasulullah nasihat pada Aisyah, kalau jumpa malam Lailatul Qadar pada 10 malam yang terakhir tu, baca doa ni. Mana ini memang pesanan Rasulullah. Jadi kita tak tahu bila malam Lailatul Qadar. Persiapan kita adalah kita doa tu kita dah hafal, ataupun kita belum hafal, kita hafal doa tu, kemudian kita baca pada 10 malam yang terakhir. Mana tahu satu tersangkut, kita akan dapat kelebihan dia yang Allah Ta'ala sebutkan. Ini antara persiapan kalau kita nak melakukan, nak mencapai malam Lailatul Qadar. Cumanya, ada juga Tuan Faizal tadi bertanya tentang bagaimana kita nak kekalkan ibadah, momentum ibadah tu kita nak kekalkan bagaimana. Yang ini suka untuk saya ambil beberapa hadis. Antaranya mengenai tentang amal soleh ni, memang Rasulullah dah cerita dah dalam hadis. Rasulullah kata inna likulli amalin syirrah. Rasulullah kata memang ada satu amalan yang kadang-kadang kita ada tenaga, macam saya sebut tadi, kita semangat nak buat, jiwa tengah bersih, kuat tengah semangat, kita boleh buat. Tetapi Rasulullah kata wa inna likulli syirratin fatrah. Tapi dalam ada satu keadaan juga jiwa kita akan berada dalam keadaan lemah. Maka ini kita kena ambil panduan daripada hadis. Kalau dalam keadaan jiwa kita kuat tu, memang kita buat sungguh-sungguh amal soleh. Kalau jiwa kita lemah, kita ambil yang paling ringan. Paling ringan iaitu Rasulullah kata faman kanat syirratuhu ila sunnati faqad aflaha. Siapa yang dalam keadaan jiwanya tengah lemah, dia berpegang dengan sunnah Rasulullah. Sunnah Rasulullah banyak. Kalau dalam bulan Ramadan, bulan Ramadan ni magic sebenarnya. Sebab kita tak pernah puasa pun 30 hari berturut-turut. Tiba-tiba dalam Ramadan boleh puasa 30 hari berturut-turut. Boleh bangun sebelum subuh. Betul. Kalau dalam Ramadan tak boleh bangun sebelum subuh. Sebelum subuh nak makan, nak sahur tu tadi, boleh kita bangun sebelum subuh. Maknanya kita dah train diri kita bangun setiap hari 30 hari itu tadi. Jadi dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah ada cerita, para sahabat tanya Rasulullah, siapa nama perawi dia saya lupa dah tadi. Perawi dia menceritakan apakah Rasulullah, perawi tanya pada Aisyah, apakah Rasulullah puasa pada setiap hari? Perawi itu ataupun hadis tu menyebutkan Rasulullah berpuasa sekurang-kurangnya ada 3 hari yang Rasulullah konsisten puasa pada setiap bulan. Lalu sahabat tu tanya, hari apa yang Rasulullah puasa? Maka dijawab dalam hadis tu, tak kira hari apa, yang penting 3 hari setiap bulan. Kita tengok hadis ni sangat menarik. Maknanya dalam bulan Ramadan kita dah boleh konsisten puasa 30 hari. Kenapa tidak kalau boleh selepas daripada Ramadan kita ambil 10% sahaja. Kan, daripada itu salah satu tips lah, kalau kita boleh berpegang kepada tips yang sedemikian.
untuk kita konsisten amalan yang selepas daripada bulan Ramadan. Bahkan kalau kita tengok pun kalau dalam bulan Ramadan kita boleh habis satu Al-Quran, dalam hadis pun Rasulullah hadis cerita mengenai tentang siapa yang baca Al-Quran itu kedudukan dia semakin meningkat. Rasulullah kata iqra warqi ataupun iqra wartaqi, bacalah dan naiklah. Sebab setiap kali dia baca kedudukan dia akan naik, sehingga Rasulullah kata fa inna akhira manzilataka yaumal qiyamah akhiru ayat taqra biha. Sesungguhnya kedudukan dia pada hari kiamat adalah pada ayat terakhir yang dia baca. Lagi banyak dia baca, lagi dia naik. Lagi banyak dia baca, lagi naik. Ini salah satu perkara yang boleh kita dedahkan kepada dia supaya dia konsisten dalam melakukan amal soleh berdasarkan hadis Nabi itu juga tadi. Tapi yang paling utama juga untuk saya ingatkan sebagai kesimpulan juga penutup kepada persoalan itulah tadi, mengenai tentang macam mana lagi nak konsisten lepas Ramadan. Kadang-kadang belum Ramadan pun belum habis Ramadan dah tak konsisten. Mana hari pertama surau tu penuh dah, masjid tu dah penuh dah. Hari ke-10 dia dah makin surut. Hari ke-20 dah tak ada orang dah macam tu. Imam tadi nak tanya awak semua kat mana, dah tak ada orang dah tadi, kerana makin surut, tak konsisten. Jadi yang ini konsisten ni kadang-kadang salah satu perkara yang saya teringat hadis Rasulullah kepada Saidina Muaz, memang kena berdoa juga. Sebab ibadah ni kadang-kadang kita kena minta Allah Ta'ala kurniakan kita kekuatan. Sebab tu Rasulullah ajar pada Muaz, jangan lupa baca yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku. Allahumma a'inni ni maksudnya ya Allah, bantulah aku. Maknanya dalam erti kata yang lain, ibadah ni nak ingat Allah memang kena minta bantuan Allah. Sama juga kalau kita nak konsisten, kadang-kadang lepas tu kita dah tak semangat. Jadi nak minta kembali balik konsisten tu memang kita kena minta kepada Allah Ta'ala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk mengingati Engkau, ataupun Allahumma habib ilainal iman. Ya Allah, rasakanlah aku seronok dengan keimanan. Macam tu. Kita kena minta doa dan kita ajar kepada orang sekeliling kita, anak-anak kita, doa-doa yang tertentu sedemikian supaya kita mengajak dia bersama untuk konsisten, ataupun untuk sekurang-kurangnya ada perkara yang kita belajar daripada madrasah Ramadan itu tadi. Ya, mudah-mudahan kita semua dikurniakan istiqamah. Ke sungai memancing ikan, mancing bersama Haji Dolah. Istiqamahlah pada kebaikan agar hidup mendapat barakah. Kita nak teruskan dengan soalan dari sahabat kita Mar WKN. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i Hakim. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, adakah iman seseorang itu masih dianggap lemah jika kebanyakan orang lebih utama membuat persiapan hari raya berbanding persiapan Ramadan? Di manakah silapnya? Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Ada 2 bunga doktor, satu untuk doktor, satu lagi pun untuk doktor juga. Dipersilakan. Baik, yang ini adalah perkaitan antara soalan dengan keimanan. Kalau ditanya tadi, apakah, kalau saya boleh baca balik soalan tu, adakah iman seorang dianggap lemah jika kebanyakan orang lebih utama mempersiapkan persiapan hari raya berbanding persiapan Ramadan? Persiapan ataupun indikator keimanan ini, saya tak pasti kalau boleh kita kaitkan dia dengan persiapan hari raya ataupun persiapan Ramadan. Kalau persiapan Ramadan mungkin satu indikator yang baik. Kerana kalau kita tengok tadi para sahabat Sayyidina Anas bin Malik, Ammar bin Yasir, Ma'la bin Fadal tu semua tu, bila mereka bersiap menampakkan keimanan, itu petanda. Itu adalah satu petanda yang baik, maknanya mereka mempersiapkan diri mereka ke arah amal saleh. Maknanya kita boleh nampak itu adalah satu petanda yang kita boleh katakan baik. Tetapi kalau kita ambil pada soalan tadi, mempersiapkan diri pada hari raya, kita kena tengok juga. Kerana kalau balik kepada persiapan para sahabat tu tadi, saya pernah teringat kata-kata pujian daripada Saidina Ali bin Abi Talib kepada Saidina Umar. Dia kata, nawwara qabraka ya ibn al-Khattab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan seri cahaya kepada kubur engkau, wahai Umar bin al-Khattab, kerana nawwara masjid, kerana engkau memakmurkan, memberikan cahaya kepada masjid biqiraatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Sebahagian ulama ambil menghidupkan masjid dengan cahaya ini dengan sambutan Ramadan itu juga. Maknanya secara fizikalnya lah, kalau saya belajar di Mesir kejap dulu, memang ada orang
datang Ramadan kan meriah kan, maknanya seakan-akan menyambut bulan keampunan tu tadi. Maknanya memang dilakukan secara fizikal. Jadi yang kalau sambutan Ramadan itu jelas dah, maknanya adalah menyambut bulan yang mendatangkan keampunan buat diri dia. Tetapi kalau menyambut raya ni macam mana persoalan tadi? Adakah dia anggap kelemahan iman dia kerana dah ready dah pergi ke shopping complex ke, dah pergi bazar Ramadan? Yang ini sukar kerana mungkin dia bersiap untuk hari raya, tapi dalam masa yang sama dia masih meneruskan amal soleh. Dia tak juga menggambarkan kelemahan iman dia. Mungkin juga itu adalah keseronokan dia untuk dia mencapai. Patutnya sebenarnya hujung tu dia struggle kepada 10 malam yang terakhir tu. Tapi kalau dia dah mula pasang pelita ataupun ketupat, dah mula ready, dua lah, maknanya saya tak rasa boleh sangat semudahnya, cuma jangan sampai terlalu obvious. Maknanya kelebihan dia bersungguhnya tu untuk ketupat lebih bersungguh berbanding malam ibadat dia tu. Itu adalah satu perkara yang mungkin menampakkan satu perkara yang tak baik. Keutamaannya dah lebih kepada ketupat pula berbanding kepada amal ibadat dia pada 10 malam yang terakhir. Alhamdulillah doktor, kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz. Kesimpulan sebagai ringkasan pertemuan kita pagi ini, dipersilakan. Baik tuan-puan, ibu ayah, para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kita dah lalui dalam perbincangan ni tadi bagaimana Rasulullah, para sahabat, para salafus salih, tabi'in dan sebagainya, mereka mempersiapkan diri mereka untuk bulan Ramadan. Macam tu juga sepatutnya kita malu kita dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah sendiri dah prepare, kita sendiri tak prepare, kita ni hebat lagi daripada Rasulullah ke? Persiapkan diri kita dengan, yang pertama, persiapkan diri kita dengan ilmu. Kerana nak nyambut Ramadan ni ada perkara yang perlu kita tahu mengenai tentang hukum, hakam dan sebagainya. Persiapkan diri kita dengan membersihkan diri, macam sebutkan tadi, membersihkan jiwa, agar jiwa yang bersih membantu kita untuk melakukan amal soleh. Latih diri kita dengan menahan sikit lapar pada awal ini. Bagi yang dah biasa puasa, boleh puasa lah. Bagi yang belum, yang tak biasa puasa, dia boleh menahan dirinya daripada makanan tertentu. Mudah-mudahan persiapan ini membantu kita untuk mencapai maghfirah, keampunan dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Dan mohon doktor bacakan doa ringkas sebagai penutup program pagi ini, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada doktor atas perkongsian, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan atas perhatian. Akhir kata, pagi-pagi jogging di taman, jogging bersama Haji Subhi. Bakal tiba bulan Ramadan, moga puasa diterima ilahi. Senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.